perkataan kita pada hari ini, perkataannya apa? Amila, ya, ain mim lam. Mari kita saksikan 360 kali disebut di dalam al-Quran. Maksud amal ini bukan sekadar buat begitu sahaja, tapi amal itu maksudnya amal yang dibuat dengan niat. Ustaz, ya, bila kita jumpa dalam ayat 62 sebentar tadi, wa amila saliha, Allah menyeru kepada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Sabiin, kalau mereka itu betul-betul nak menuju pada Allah, menuju ke syurga, mereka kena beramal. Ya, beramal itu, ya. Dan beramal ini maksudnya apa? Buat sesuatu dengan niat. Ya. Kalau katakan kita buat apa Ustaz, ya? Kalau kita bernafas, itu kita buat dengan niat ke tak dengan niat? Tuan-tuan kat rumah, kalau tuan-tuan bernafas, adakah berniat? Tak ada niat kan? Itu bukan amalah. Amalah ini maksudnya buat sesuatu dengan niat, dan niatnya apa? Salihah. Untuk buat baik, untuk soleh itu maksudnya membaiki, lebih baik lagi kuantiti kita, itu dinamakan sebagai amal soleh. Itulah perkataan yang kita belajar pada hari ini. Perkara ketiga, kalau daripada ayat 62 itu, beriman pada Allah mesti ada kaitan dengan percaya pada hari akhirat, mesti ada kaitan dengan amal soleh. Jadi kalau kita tengok anak ke staff kita ke Ustaz, ya, kalau dia macam tak nak buat baik, datang kerja dia mengular je. Kan, dia pergi kafeteria 4 jam. Kan, 4 jam lagi bersolek, kan. 1 jam buat kerja. Mengapa dia tak buat amal soleh? Itu kerana dia tidak percaya pada hari akhirat. Dia pandang enteng. Dia pandang bahawa tak apa kot, saya buat kerja ke tak buat kerja ke, syurga juga pasal IC saya Islam. Itu ada masalah yang tersendiri, ya. Dan kalau orang yang percaya pada hari akhirat, dia sebenarnya akan percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kalau dia pandang enteng pada syurga neraka, dia kata je saya agama Islam, beriman pada Allah, sebenarnya itu bukan. Dan Allah nak beritahu, sebagaimana kita belajar ayat 62 tadi, orang Yahudi, Nasrani, orang Sabiin, dia kata I believe in God, saya percaya pada Tuhan, percaya pada syurga, percaya pada amal baik, we are doing good, saya buat baik. Sebenarnya buat baik itu mestilah berdasarkan pada hidayah, ya. Jangan berpaling pada ayat 64. Dan kalau ayat 65 66 mereka buat baik juga Ustaz. Sebenarnya dia ambil ikan tu, dia bukan makan babi pun, dia makan ikan. Kan? Tapi pasal ambil hari Jumaat, maksudnya sepatutnya jangan ambil ikan hari Sabtu, dia corner. Kalau di pejabat itu sepatutnya jangan ambil kertas itu, dia corner, kan. Dalam banyak-banyak print tu dia selitkan satu helai kertas, ya. Jadi dia pandai, kemahiran memanipulasikan undang-undang ini adalah ciri Bani Israel. Jadi kita harap kita dijauhkan daripada perkara ini agar apa? Jangan sampai kita jadi seperti Bani Israel, Ustaz, ya. Itu sebabnya kalau kita lihat betul-betul, Ustaz mungkin ada komen sikit daripada ayat yang kita baca tadi itu, mungkin dari segi tajwid lah. Betul, saya nak selit sedikit Ustaz tentang mungkin tajwid yang boleh kita hati-hati, iaitu pada ayat yang ke-62, kalimah wala khaufun, wala khaufun. Khaufun tu maksudnya ada huruf kha dan ada huruf fa. Saya nak tekan kat sini huruf kha, tempat keluar huruf kha di rongga halqum kita ni, kha di atas sekali kan, dia kha kat situ kan. Sebab kalau baca tertukar ha, Ustaz, bahaya. Wala haufun. Beza Ustaz. Khaufun, dan janganlah takut. Kalau haufun ni kata silap saya Ustaz, dia jadi macam maksud dia tu pakaian anak kecil. Haufun kata silap lah. Jadi tuan-tuan berbeza apa makna kalimah kalau tersilap huruf, dan kita pun nak kongsikan nanti berkenaan dengan hukum tajwid nanti, betapa pentingnya bacaan kita supaya tak berlaku kesalahan. Sebab ada kesalahan kecil, ada kesalahan besar. Bila Ustaz cakap begitu, ayat 65 Ustaz, ada kat hujung itu qiradatan khasiin tu. Betul Ustaz. Bahaya tu. Kalau silap dia jadi, biasa kita cakap perkataan lain khashiin. Betul. Kan? Khusyuk orang khusyuk. Jadi khusyuk jadi kera. Allahu akbar. Kera yang khusyuk ni bahaya. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, kadang tanpa kita sedar, dan kita tidak menitik beratkan bacaan kita. Sedangkan kita dah kongsi sebelum ini, pelajaran tajwid kita mestilah bacaan hukum dia macam mana, kita kena baca dengan betul, dengan guru
guru. Ya, betul. Jadi itulah hasrat kita Ustaz di dalam My Quran Time ini kita belajar juga sedikit sebanyak Ustaz kan tentang bacaan, hukum tajwid dan sebagainya Ustaz. Dan bila kita beri perhatian perkara ini, qiradatan khasiin ini, kera yang dibenci, dihina Allah, itu Masya Allah. maksudnya ialah sampai Allah tunjukkan dalam bentuk fizikal Masya Allah, maksudnya pasal mereka ni degil sampai orang benci ialah tengok kera maksudnya kalau kera dekat zoo tu tak apalah comel-comel sikit kan, tapi kalau manusia jadi kera bukan sekadar fizikalnya tapi perangai dia kan. Cuba bayangkanlah ustaz ya, kalau dalam program ini dua panel dia kan tak naklah cerita ustaz ya, tapi nak ceritanya ialah teruk. Dan bila Allah cakap begini sebenarnya kalau Allah nak bongkar kedegilan kita, Allah pernah membongkar kedegilan Bani Israel. Ya, betul. Ya, dan bila Allah tutup kedegilan kita itu, maksudnya fahamlah. Ya. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang bila baca Quran ini makin lembut hati kita, khusyuk. Betul Ustaz. Bukannya khasi'in, orang yang dihina kerana apa? Kerana perangai macam kera. Masya Allah. Ya. Betul, Inilah pelajaran yang kita boleh ambil. Kita bersambung kembali dalam My Quran Time.